Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Diharapkan murid-murid dikasihi Allah, murid tahun 6 berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Dan kamu semua pun akan hadir ke sekolah pun tak lama lagi, pada 8 hari bulan Mac. Maknanya minggu satu lagi lah kamu akan hadir ke sekolah. Baik, insya-Allah ini Ustaz akan sambung lagi pelajaran kita yang telah lalu. Kita telah belajar berkenaan dengan puasa. Puasa ni ialah perkara yang menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan berpuasa dari terbit fajar, iaitu pada masuk waktu subuh, sehinggalah terbenamnya matahari, iaitu sehingga masuknya waktu maghrib. Kita dah belajar berkenaan dengan pengertian puasa dah belajar. Hukum dah belajar, dalil nakli puasa pun dah belajar. Okey, seterusnya Ustaz akan sambung lagi pelajaran kita pada hari ini. Tengok pada syarat wajib puasa. Syarat. Mana nak dikatakan seseorang tu wajib dia berpuasa, mesti ada syarat ni. Baik, pertama, Islam. Seseorang tu mestilah Islam. Kalau orang tu dalam dua lagi, sama ada nak daripada agama Kristian nak masuk tapi hati dia berat lagi nak masuk, tak boleh, tak diwajibkan dia berpuasa. Hendaklah dia ni betul-betul masuk Islam, barulah dia ni boleh untuk berpuasa. Baik, seterusnya yang kedua, berakal. Maknanya orang yang waras lah, sihat tubuh badan, berakal, boleh fikir, boleh tengok yang mana baik dan yang mana buruk. Baik, seterusnya baligh. Baligh ni ialah sampai umur. Tanda baligh ni ada 3. Pertama, mimpi keluar mani. Kedua, keluar haid bagi perempuan. Dan yang ketiga, mencapai umur 18 tahun. Kalau sampai umur 18 tahun, tak mimpi lagi contohnya bagi lelaki ke, ataupun perempuan tak datang haid lagi, umur 18 tahun, tetapi dikira sebagai baligh. Baik, dan seterusnya mampu berpuasa. Maknanya orang yang bukan orang sakit lah, ataupun orang yang bermusafir, ataupun orang ibu mengandung. Maka kalau seseorang tu sakit contohnya, jadi menghalang dia, kalau dia puasa boleh menyebabkan dia mati ke sebagainya, jadi tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Baik, tengok sikit pada gambar tu. Ada gambar ni, mereka ni, jadi kita disunatkan untuk bangun sahur lah, kerana pada waktu sahur tu ada barakahnya. Kalau boleh bangun awal untuk buat solat-solat sunat. Puasa pun insya-Allah bulan 4 kan, bulan 4 tak lama je lagi. Kemudian menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Janganlah orang kita ni puasa tak makan je, lepas tu tidur. Itu tak nak. Puasa ni kena puasa mulut, telinga, lidah dan sebagainya daripada melakukan perkara yang mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Kita elakkan diri kita. Bulan puasa ni bulan untuk kita tarbiyah diri kita. Jauhkan sikit orang-orang yang banyak mengumpat, kurangkan sikit. Baik, seterusnya tengok lagi pada rukun puasa. Pada rukun puasa tu, okey, pada rukun puasa, okey, tengok nombor 1, Ustaz baca nombor 1. Niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Maknanya bila masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, kita dah boleh dah nak niat. Dan niat ni dalam hati je. Sahaja aku berpuasa sehari di bulan Ramadan. Ni niat pun perlu huraian yang terperinci lah. Kalau ikut pendapat ulama, boleh kita niat 2. Maknanya niat setiap hari nawaitu saum Ramadan, ataupun satu lagi kita niat nawaitu saumun Ramadan kullihi fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat untuk sebulan tu. Ini ulama membenarkan. Boleh sahaja.
Jadi eloknya kita buat dua-dua niat. Baik, tengok niat. Ni niat hari-hari pada setiap malam. Kalau tak niat ni, jadi tidak sahlah puasa kita. Okey, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nak mudah ingat lagu kan? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lagu. Bila dengar Ramadan ni kita akan rasa nostalgia lah masa kecil-kecil dulu kan. Lalu ustaz pun teringat lagi bila dengar lagu-lagu ni. Baik, tengok lagi. Okey, maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Tak boleh nak korek hidung sampai ke dalam, tak boleh. Luar saja tak apa. Dekat mulut nak korek mulut dalam tak boleh. Tapi gosok gigi tidak ada masalah pada awal pagi. Pada petang tu dah jadi hukum pada makruh. Baik, ni seterusnya kita tengok pada sunat puasa. Perkara yang sunat. Bulan Ramadan ni Allah Ta'ala gandakan lagi amalan kita. Pahala amalan sunat menyamai amalan fardu. Pahala amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Ini sangat banyak sekali. Jadi banyakkanlah amalan-amalan sunat. Baik, tengok pertama bersahur. Bersahur ni sangat besar dia punya faedah, kelebihan dan juga pahala. Kemudian mentakhirkan sahur, maknanya janganlah sampai lewat nak masuk subuh tu. Tak boleh juga. Sebab itulah ulama meletakkan satu hukum dipanggil bukan hukum. Waktu sahur, ada juga waktu untuk imsak. Imsak tu untuk kita dah get ready lepas ni untuk waktu subuh. Maknanya kalau subuh tu pukul 6 suku contohnya. Jadi kita bangunlah dalam pukul 5. Maknanya kita dah makan dalam setengah jam tu cukup lah, makan setengah jam. Setengah jam lagi tu kita dah, maknanya kita dah boleh redakan. Takut tengah-tengah makan, kononnya nak takhirkan. Kita nak biar sampai dengan dekat-dekat subuh. Makan dan tengok dah azan. Lekat pula. Tak boleh minum air. Tu tak nak lah. Jadi mana dekat-dekat tu kita dah boleh stop. Baik, seterusnya kita menyegerakan berbuka. Tak kira lah kalau berada atas bas pun hanya ada coklat. Kita berbuka dengan coklat. Itu pahala tu. Sunat tu. Menyegerakan. Ataupun tengah-tengah pergi surau masjid. Gulai tak masak lagi. Tapi yang ada kurma, makan kurma dulu. Tu dapat pahala sunat. Baik, seterusnya disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Rutab ni tamar lah, kurma. Sunat. Kalau tak ada rutab, tamar, kurma, carilah benda-benda yang manis. Kuih-kuih yang manis ke, insya-Allah boleh. Baik, seterusnya berdoa sebelum berbuka. Ni doa yang masyhur lah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau makan secara ramai, baca biar secara ramai lah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Itu saja. Baik, tengok lagi pada muka surat 118. Tadi muka surat 116, 117 dan seterusnya pada 118. Pada 118. Tengok pada 118 syarat sah puasa. Sah ni makna diterima puasa. Apa syarat-syarat untuk seseorang tu diterima puasa? Pertama, seseorang tu mestilah Islam. Mestilah seseorang itu Islam. Kalau kafir tidak dikira. Yang kedua, yang kedua mumayyiz. Mumayyiz ialah orang yang kenal, orang yang dah boleh kenal pasti yang mana bersih, yang mana kotor. Itu ialah mumayyiz. Yang ketiga berakal. Orang yang berakal lah, yang boleh fikir secara logik mana baik mana buruk. Baik, yang seterusnya suci daripada haid, nifas dan
wiladah. Ini bagi orang perempuan lah. Seorang tu nak puasa kalau dia dalam haid, dalam nifas ataupun dalam wiladah, mana tidak boleh dia untuk tidak diterima kalau dia nak puasa. Mana tahu dalam haid, perempuan tu dalam haid tapi dia ni rajin nak puasa. Tak boleh. Allah dah bagi dah, jangan puasa. Baik, itu saja penerangan Ustaz untuk hari ini. Awak boleh ulang balik tengok pada YouTube Ustaz dan awak boleh buat ulang kaji. Baik, untuk tugasan, hari itu Ustaz dah suruh salin dalam buku tulis, buku latihan. Baik, Ustaz nak kamu salin pada ni yang pertama. Okey, salin syarat wajib puasa ni. Ustaz nak kamu salin ni cantik-cantik dalam buku, tulis tarikh, hari dan juga tajuk bidang ibadah. Baik, ni ingat yang pertama muka surat 116 salin syarat wajib puasa. Baik, seterusnya Ustaz nak kamu salin. Okey ni sekali dengan maksud dia ni. Niat puasa. Nawaitu saum Ramadan ni. Boleh. Itu tu. Kemudian kamu salin lagi sunat puasa. Ni nampak je banyak sikit je ni, dia poin-poin. Dah 3 dah kan. Dan last sekali kamu salin yang ini. Ni sikit je. Syarat sah puasa. Baik, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, patuhi SOP dan jagalah diri kita, ahli keluarga kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.